Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1192. Antara paparan utama. Pemimpin UMNO sanggah keputusan Mahkamah Persekutuan. Bukan mahkamah berat sebelah tetapi perbuatan sendiri. LCS Halimunan ikan bilis didakwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mempertikai tindakan Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk memasukkan bukti tambahan berhubung Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dalam rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Ahmad Zahid Hamidi berkata UMNO memandang berat pendedahan bahawa Muhammad Nazlan terlibat dalam perubuhan SRC International Sendirian Berhad, sedangkan beliau juga adalah hakim yang menjatuhkan hukuman ke atas Najib dalam kes bersabit syarikat yang sama. Kedudukan Datuk Muhammad Nazlan bin Muhammad Ghazali sebagai peguam dan setiausaha Maybank pada tahun 2006 sudah tentu memberikan akses besar kepada beliau dalam isu pentadbiran bank berkenaan. Termasuklah bagaimana wang RM42 juta iaitu sebahagian daripada RM140 juta yang dipinjamkan oleh Maybank kepada Putra Perdana Development boleh dipindahkan ke akaun yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak yang akhirnya menjadi punca dakwaan ke atas beliau. Kata Zahid dalam kenyataannya pada 17 Ogos lalu. Beliau menyiratkan seolah-olah badan kehakiman di negara ini tidak mengamalkan etika am kehakiman sebagaimana yang diamalkan di seluruh dunia dan tidak berintegriti. Sudah menjadi satu amalan etika am kehakiman di seluruh dunia bahawa mana-mana hakim yang sedang mendengar sesuatu kes, jika mendapati ia sedang berada di dalam keadaan konflik kepentingan dengan kedudukannya sama ada semasa atau sebelum menjadi seorang hakim, perlu mengecualikan dirinya dalam mendengar apatah lagi memutuskan kes tersebut. Lebih parah lagi jika ada sebarang cubaan untuk menyembunyikan fakta penglibatan yang terkait dengan konflik berkepentingan sejak dari awal proses penghakiman dijalankan. Semua ini sebenarnya boleh menghakis integriti badan kehakiman yang sepatutnya menjadi tunjang kepercayaan mutlak rakyat terhadap benteng utama kedaulatan undang-undang, ujarnya. Dalam keberanian mengkritik keputusan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan, beliau berkata, tidak berhasrat untuk mencampuri urusan mahkamah. UMNO bertegas untuk tidak sesekali mencampuri urusan mahkamah, namun kami percaya bahawa keadilan bukan sahaja perlu dilaksanakan tetapi ia juga mesti dilihat telah dilaksanakan, tegas Zahid. Sementara itu, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dalam kenyataannya juga senada dengan pendirian Ahmad Zahid. Katanya, dalam permohonan tersebut telah dihujahkan secara mendalam dan kukuh bahawa segala keterangan baharu yang hendak dimasukkan tersebut akan menunjukkan dengan jelas bahawa wujud pengetahuan dan atau penglibatan yang arif Nazlan dalam kes berkaitan SRC atau 1MDB yang sekaligus menyebabkan kebebasan beliau sebagai hakim berpotensi untuk tergugat. Jelas, Muhammad mempersoalkan kredibiliti Muhammad Nazlan sebagai hakim. Ini dijelaskan dalam ayat beliau seterusnya. UMNO dan semua pihak di negara ini mahukan kebenaran dan keadilan diangkat dengan selayaknya. Berbekalkan pendirian ini, UMNO berpandangan bahawa segala ruang dan peluang yang ada sepatutnya dipertimbangkan dan tidak diketepikan atas alasan teknikal. Terutamanya dalam kes besar seperti ini yang melibatkan pelbagai isu yang rumit, dokumen yang bertimbun-timbun, saksi yang ramai serta kewujudan ruang atau potensi konflik berkepentingan. Tegasnya, seperti Ahmad Zahid, serangan kepada badan kehakiman oleh pemimpin UMNO ini cuba berselindung di sebalik kata-kata
UMNO bersetuju dan menghormati maksim undang-undang bahawa justice delayed is justice denied. UMNO turut memandang berat penegasan maksim yang menyatakan bahawa justice hurried is justice buried. Biar apa pun pandangan dan pendirian parti ini, keyakinan kami terhadap institusi kehakiman negara tidak pernah pudar. Kami yakin dan percaya bahawa organ penting negara ini akan melunaskan tanggungjawabnya pada tanah air dengan sebaik-baiknya, ujar Muhammad. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Bersama anggota panel lain terdiri daripada Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar, Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Pinalini, Datuk Mary Lim Thiam Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Dia. Menurut Tengku Maimun, panel 5 hakim berpendapat segala dapatan yang digunakan Muhammad Nazlan dalam penghakimannya adalah berlandaskan fakta dan bukti sewaktu perbicaraan. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit yang dijatuhkan ke atas Najib kerana menyeleweng 42 juta ringgit dana SRC. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama-sama Datuk Hazanah Mihat dan Datuk Wazir Alam Maidin Mira menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi oleh Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 28 Julai 2020. Untuk rekod dalam perbicaraan di Mahkamah Rayuan sebelum ini, Timbalan Pendakwa Raya Datuk V.C. Tambarang berkata, berdasarkan bukti yang dikemukakan, Najib telah membelanjakan 42 juta ringgit itu sebaik sahaja ia dimasukkan ke dalam akaunnya. Najib mengakui isterinya Datin Sri Rosmah Mansur telah membeli barang kemas bernilai RM3,282,734.16 daripada butik di Grisogono di Itali menggunakan kad kreditnya sebagai hadiah untuk isteri bekas Perdana Menteri Qatar, Sheikh Ahmed Jassim Al Thani. Najib juga mengaku beliau telah membeli jam tangan bernilai RM466,330.11 di butik Chanel menggunakan kad kredit miliknya untuk memujuk wanita itu kerana terpaksa memendekkan percutian keluarga mereka di Honolulu, Hawaii. Selain itu, menurut pendakwaan, bukti turut menunjukkan Najib telah mengeluarkan 14 keping cek untuk pelbagai kegunaan peribadi dan sumbangan politik termasuk pengubah suaian kediaman peribadi beliau di Jalan Langgak Duta, Kuala Lumpur. Sebahagian dana tersebut digunakan untuk pembayaran kad-kad kredit Najib dan pembayaran balik pinjaman yang diperoleh daripada syarikat-syarikat milik kumpulan Putra Perdana Berhad. Hujah pihak pembelaan Najib bahawa wang 42 juta ringgit adalah derma daripada Arab Saudi hanyalah satu rekaan yang lemah. Justru, jika benar kalian tidak berhasrat mencampuri urusan mahkamah dan keyakinan terhadap institusi kehakiman negara ini, mengapa menyerang badan kehakiman secara terbuka seolah-olah mahu mempengaruhi orang ramai bahawa Mahkamah Persekutuan tidak beretika dan tidak adil? Terus terang, rakyat juga mahu keadilan dan kebenaran ditegakkan. Hari ini, Peguam Utama bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memohon menarik diri daripada mewakili beliau dalam rayuan akhirnya di Mahkamah Persekutuan. Menurut laporan berita harian, Peguam Hisham Teh Pohtik merayu supaya diberikan masa untuk mengkaji dan melakukan persiapan sebelum mengemukakan hujahan rayuan. Bagaimanapun, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan berkata, Mahkamah tidak ada sebarang alasan untuk menyemak keputusan yang menolak permohonan Najib untuk menangguhkan prosiding tersebut. Beliau berkata pada peringkat ini Mahkamah masih menganggap Hisham sebagai peguam Najib sehinggalah beliau menarik diri mengikut prosedur dengan mengemukakan afidavit sokongan mengapa beliau mengambil tindakan sedemikian. Anggota panel Mahkamah Persekutuan lain terdiri daripada Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Pinalini, Datuk Mary Lim Thiam Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Dia. Sebelum ini, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan pasukan Peguam Baharu Najib yang meminta diberi masa antara 3 hingga 4 bulan untuk membuat persiapan sebagai penghujahan bagi rayuan kes berkenaan. Bagaimanapun, panel 5 hakim berkenaan hanya membenarkan penangguhan selama 36 jam apabila kes akan dimulakan pada hari ini, Khamis sehingga 26 Ogos. Tengku Maimun berkata pada peringkat ini Mahkamah masih menganggap Hisham sebagai peguam Najib sehinggalah beliau menarik diri mengikut prosedur iaitu dengan mengemukakan afidavit
afidavit sokongan mengapa beliau mengambil tindakan sedemikian. Beliau menyoal Hisham sama ada beliau menyedari sebagai mahkamah tertinggi ia memiliki bidang kuasa untuk memastikan bahawa operasi mahkamah dan sistem keadilan berjalan dengan sewajarnya. Hisham menjawab beliau menyedarinya. Atas alasan tersebut, beliau merayu panel hakim memberikan kebenaran kepadanya masa untuk munasabah untuk mengemukakan hujahan rayuan dengan teratur. Tengku Maimun kemudian berkata Hisham memerlukan keizinan daripada mahkamah untuk menarik diri. Sehingga itu selepas kamu mengemukakan permohonan dengan disertai afidavit sokongan, kamu masih peguam perayu dalam rekod. Kamu tidak boleh meninggalkan anak guam kamu dengan tidak diwakili. Kami yakin kamu boleh mengendalikan rayuan ini, katanya seperti dipetik Berita Harian. Namun Hisham bertegas bahawa beliau tidak bersedia jika penangguhan tidak dibenarkan. Mahkamah Persekutuan kemudian menolak permohonan peguam Hisham untuk menarik diri daripada mewakili Najib. Kami sebulat suara berpendapat bahawa keadaan fakta semasa peguam telah gagal memberikan sebab yang mencukupi. Oleh itu permohonan untuk menarik diri ditolak dan peguam kekal dalam rekod demi kepentingan keadilan, kata Tengku Maimun dilapor media. Oleh kerana Hisham tidak mempunyai apa-apa untuk diperkatakan mengenai 94 alasan petisyen rayuan Najib, mahkamah membenarkan pihak pendakwaan untuk membuat penghujahan terlebih dahulu. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Persekutuan dicatatkan bahawa penetapan tarikh rayuan pada Ogos 2022 telah diketahui sejak pengurusan kes pada 8 April 2022 iaitu kira-kira 4 bulan lalu. Pihak terbabit kemudian dinasihatkan bahawa mahkamah akan meneruskan pada tarikh yang ditetapkan. Minit pengurusan kes mahkamah pada 8 April 2022 mengesahkan perkara ini. Oleh itu, pihak terbabit amat sedar bahawa mahkamah akan meneruskan pada tarikh tersebut, kata kenyataan tersebut. Pejabat Pendaftaran Mahkamah Persekutuan telah mengeluarkan notis perbicaraan bertarikh 29 April 2022 yang memaklumkan semua pihak bahawa pendengaran rayuan itu dijadualkan pada 15 Ogos 2022 hingga 26 Ogos 2022. Oleh itu, sebarang pertukaran peguam dibuat dengan pengetahuan penuh tentang tarikh yang telah ditetapkan untuk pendengaran, katanya. Maknanya, Najib yang menukar peguam daripada Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah kepada Zaid Ibrahim Sufran TH Liu and Partners sedar bahawa tarikh pendengaran telah dijadualkan berlangsung pada 15 hingga 26 Ogos 2022 sejak 29 April iaitu hampir 4 bulan yang lalu. Kemudian pada 26 Julai 2022, Mahkamah menerima surat daripada Tertuan Syafi & Co menyatakan bahawa Najib telah melepaskan mereka sebagai peguam caranya dan melantik pasukan peguam baharu. Menurut kenyataan tersebut, penangguhan boleh diberi oleh mahkamah kepada peguam baharu yang memerlukan masa yang mencukupi untuk membuat persediaan. Dalam erti kata lain, mereka tidak bersedia. Kami mulakan dengan mengatakan bahawa kami bersetuju bahawa dalam kes yang sesuai di mana peguam tidak bersedia untuk meneruskan atas sebab-sebab yang sah, mahkamah harus berfikir untuk menangguhkan sesuatu kausa atau perkara. Kami tidak fikir ini berlaku di sini, kata kenyataan tersebut. Dalam bahasa mudah, mahkamah tidak bersetuju dengan hujah bahawa peguam yang baharu tidak bersedia sedangkan tarikh rayuan telah diketahui sejak April 2022 oleh perayu iaitu Najib. Pihak peguam pembelaan yang baharu sewajarnya sudah bersedia sebelum menerima pelantikan. Najib sebelum ini merupakan pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB, Penasihat Emeritus SRC dan Menteri Keuangan berhadapan dengan 7 pertuduhan membabitkan 42 juta ringgit dana SRC International Sendirian Berhad. Justru apa yang berlaku sekarang bukan kerana mahkamah berat sebelah tetapi kerana hasil perbuatan Najib sendiri. Siang tadi, 3 pemimpin Pakatan Harapan mengadakan sidang media khas. Mereka terdiri daripada Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan, Ahmad Fahmi Fazil, Pengarah Komunikasi Amanah, Khalid Abdul Samad dan Setiausaha Publicity DAP, Tioni Ching. Membaca kenyataan bersama, Ahmad Fahmi berkata, Pakatan Harapan berjanji akan menyambung kembali siasatan ke atas skandal kapal tempur pesisir LCS sekiranya ia kembali berkuasa. Pakatan Harapan berikrar akan melaksanakan strategi yang digariskan dalam Kertas Putih Pertahanan yang telah diluluskan oleh Parlimen pada 2020. Menurut mereka, matlamat Pakatan Harapan adalah untuk memastikan pasukan pertahanan Malaysia dibekalkan dengan kelengkapan yang sesuai dan terbaik untuk menjalankan tugas mereka. Kami, Pakatan Harapan,
berjanji akan menyambung kembali siasatan yang telah dihentikan oleh kerajaan PN dan BN selepas kami dijatuhkan. Jika rakyat memberi mandat semula kepada kami dalam pilihan raya umum yang akan datang, kami juga akan melaksanakan segala strategi yang telah dikemukakan dan dibentang dalam Kertas Putih Pertahanan yang dibentang pada 2 Disember 2019. Kami akan memastikan Angkatan Tentera Malaysia akan mendapat layanan terbaik dan warganya dibekalkan dengan kelengkapan yang sesuai dan terbaik untuk menjalankan tugas mereka bagi mempertahan negara kita. Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan JKS TUPKK yang dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang ditubuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan bagi menyiasat pembinaan LCS mendapati Kementerian Pertahanan tidak mengutamakan kepentingan dan pandangan pihak Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Mereka berpendapat adalah penting untuk menjaga keselamatan di kawasan lautan yang merupakan kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi dan hidrokarbon. Oleh itu, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM perlu dalam keadaan siap siaga sepanjang masa untuk mendepani ancaman maritim termasuk dari sudut kelengkapan dan keupayaan aset-asetnya. Dengan terdedahnya apa yang berlaku kepada LCS, kami yakin pihak yang paling sedih dengan skandal ini adalah penggunanya iaitu warga TLDM sendiri di samping rakyat negara ini, katanya. Menurut kronologinya, pada 26 Mei 2011, Menteri Pertahanan ketika itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi setuju dengan cadangan TLDM untuk memilih reka bentuk Sigma dari Belanda. Pada 8 Julai 2011, Bostik Naval Shipyard BNS yang mendapat tender secara rundingan terus telah menulis surat kepada Ahmad Zahid untuk memilih reka bentuk Corwin dari Perancis. 2 hari kemudian, iaitu 11 Julai 2011, Ahmad Zahid U-turn dan pilih Corwin yang diminta oleh BNS. Pada 7 September 2011, Panglima Tentera Laut ketika itu Laksamana Tan Sri Dr. Abdul Aziz Jaafar menulis surat teguran kepada Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu Datuk Seri Najib Razak mempertahankan reka bentuk Sigma. Surat itu tidak direkod penyiasat iaitu JKS TUPKK sebagai berjawab. Kata Ahmad Fahmi lagi, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan wajib menjelaskan kenapa dia U-turn cepat betul dari Sigma ke Corwin. Hari ini 6 bilion ringgit sudah habis tetapi satu kapal pun tak siap. Sementara itu, bekas Menteri Pertahanan era Pakatan Harapan Muhammad Sabu dan timbalannya Liu Chen Tong berkata, selepas mesyuarat jemaah menteri pada 9 Ogos, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk menyiarkan laporan JKS TUPKK, pengauditan forensik dan surat teguran Panglima Tentera Laut tersebut. Bagaimanapun, kata mereka, laporan JKS TUPKK telah dinyah klasifikasikan tetapi laporan pengauditan forensik dan surat teguran belum lagi. Pengauditan forensik BNS dimulakan pada tahun 2019 seperti yang diarahkan oleh Pentadbiran Pakatan Harapan dan laporan disiapkan pada Julai 2020 selepas tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan. Atas sebab-sebab yang tidak diketahui, pengurusan Bostik Heavy Industries Corporation Berhad BHIC memilih untuk melakukan pengauditan forensik bagi tahun 2010 ke 2014 sahaja. Walau bagaimanapun, dapatan pengauditan forensik ini juga amat mengejutkan, kata mereka. Muhammad dan Chin Tong memetik laporan dalam muka surat 27 kenyataan Encik Prabat Kumar iaitu pengarah eksekutif Alliance IFA, syarikat pengauditan yang memaklumkan jawatankuasa kira-kira wang negara PAC bahawa mereka yang terlibat had no intention to deliver the LCS project. They only want intent to maximize their gain which was issued even before the signing of the LOA with GOM, Government of Malaysia. Maksudnya, mereka tiada hasrat untuk menyiapkan projek LCS. Mereka hanya mahu atau berniat untuk memaksimumkan keuntungan mereka yang dikeluarkan walaupun belum menandatangani surat kebenaran dengan Kerajaan Malaysia. Terma dan syarat usaha sama BHIC dan Rheinmetall Air Defence AG RAD, kedua-dua melalui anak syarikat untuk menubuhkan Controversed Advanced Device Sdn Bhd CAD berat sebelah dan memihak kepada pihak RAD sehingga menjejaskan kepentingan BHIC.
RAD mempunyai kuasa mutlak dalam pengurusan CAD. Keputusan ini juga menyukarkan akses kepada maklumat yang diperlukan untuk memahami butiran operasi perniagaan CAD dan menjalankan audit dalaman. Terdapat kepentingan dan tangan tersembunyi di dalam operasi syarikat di mana CAD digunakan sebagai kenderaan untuk menjalankan projek yang dikeluarkan oleh BNS, kata mereka. Menurut mereka, bekas Panglima Tentera Laut Laksamana Madya Bersara Tan Sri Ahmad Ramli Noor yang merupakan pengarah urusan BHIC pada masa itu dan Anwar Murad sebagai pengarah program LCS keluarkan LOA dan VO tidak mengambil kira pandangan dan cadangan pasukan teknikal dan komersial, tidak berunding dengan LCS Steering Committee dan tidak sesekalipun melindungi kepentingan BHIC. Mereka bertindak seumpama mereka berdua sahaja yang berada dalam organisasi tersebut. Dalam muka surat 22, Encik Prabat Kumar mengatakan bahawa it is clear that in the case of the LCS program, Anwar bin Murad sidestepped the authority of all of his subordinates and act in a manner as if there were only 2 persons in the whole organisation. Ia merupakan sebuah percanggahan kepentingan secara terang-terangan di mana Tan Sri Ramli adalah pengerusi kepada LCS, Steering Committee dan CAD dan pada masa yang sama juga pengarah urusan BHIC, ujar mereka. Ahmad Ramli kini didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada Selasa atas 3 pertuduhan pecah amanah berjumlah RM21.08 juta membabitkan projek pembinaan LCS. Kesimpulannya, semakan dan analisis dokumen dan sejarah urus niaga menunjukkan penyelewengan, penipuan dan salah urus yang juga melibatkan pegawai kanan yang mengikut arahan secara buta dan tidak menaikkan red flags dalam perolehan tersebut. Pelanggaran tanggungjawab fidusiari amat jelas di situasi ini dan merupakan sebuah jenayah pecah amanah. Salah laku ini tidak akan terbongkar tanpa siasatan yang diarahkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, tegas Muhammad dan Chin Tong. Seorang bekas pegawai didakwa. Walaupun beliau dianggap sebagai hanya ikan bilis dalam skandal LCS ini, ia menunjukkan bahawa penyelewengan telah berlaku. Kita tunggu apa dalam laporan pengauditan forensik BNS dan surat teguran bekas Panglima TLDM yang masih tersembunyi. Adakah ini salah Pakatan Harapan? Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.